KPM. Wah, tengah buat apa tu? Mari. Mari tolong saya lipat kain ni. Sebenarnya saya nak hantar pakaian ni kepada NGO supaya mereka dapat agihkan pakaian ni kepada bangsa bencana alam di luar negara. Kalau macam tu biasa tolong. Boleh. Tak kira siapa ke di mana ke kan. Sesiapa yang ada masalah kan, bermaksud contohnya bangsa bencana alam ni, kita patut ada sikap berperi kemanusiaan supaya kita dapat menjamin kesejahteraan global. Betul. Saya ada kotak. Ni. Masukkan dalam kotak tu. Jom. Okay. Ini satu lagi kotak. Ada satu lagi kotak. Okey. Jom. Kita masukkan dalam kotak. Kita hantar. Okey. Hai, apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM? Semoga sihat sejahtera hendaknya bersama dengan saya Din hari ini untuk slot menengah atas mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Kita berkenalan dah dengan cikgu kita tadi. Inilah dia. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Den. Cikgu Maheswari. Dan cikgu Maheswari bukan datang keseorangan. Kejap lagi cikgu akan kenalkan murid-murid yang menyertai kita. Tapi sekarang ini kita ucapkan selamat datang juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Shazlin, yang akan membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan Cikgu Maheswari, bukannya cantik je baju. Terima kasih. Mengelip-ngelip. Ya kan? Tapi cikgu kan, berapa orang murid-murid yang akan bersama dengan kita? Boleh kita berkenalan dengan mereka? Boleh. Saya ada 4 orang murid yang akan bersama dengan saya sepanjang sesi ceramah hari ini. Okey, mari saya perkenalkan murid-murid saya. Okey. Yefta. Hai Yefta. Hai Efta. Okey, Shazrin. Hai Shazrin. Lambai sikit. Shamita. Hai Shamita. Okey, mereka bertiga ni dari SMK Kajang Utama. Okey. Baik. Dan Manggai. Hai Manggai. Manggai dari sekolah saya itu SMK Jalan Reko. Baik. Dan 4 orang murid-murid akan bersama dengan kita hari ini, cikgu. Betul, Dan murid-murid di rumah pun boleh turut serta bersama dengan kami. Dan cikgu, saya nak tanya juga. Tadi kita lipat baju kan, cikgu dah sebut berperi kemanusiaan. Apa kaitan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya ada banyak perkara yang saya ingin bincangkan berdasarkan kepada topik hari ini berkaitan dengan berperi kemanusiaan. Sebelum tu mari saya nak tunjukkan sedikit tentang cadangan nilai yang kita akan bincang ataupun kita akan gunakan, bagaimana kita boleh menerapkan nilai-nilai ini dalam tajuk kita hari ini. Kita ada nilai bertanggungjawab, patriotisme, berterima kasih, kebebasan dan juga hormat. Selain daripada nilai ini, kita boleh juga masukkan nilai kasih sayang, baik hati. Ini sekadar cadangan nilai Okey. Dan kita nak tengok juga apakah konsep kesejahteraan global, sebab kita ingin bincang tentang tajuk berperi kemanusiaan menjamin demi kesejahteraan global. Okey, maksud dekat sini adalah suasana aman, makmur dari segi keselamatan, jaminan makanan, kesihatan dan juga kelestarian global. Kelestarian termasuk juga alam sekeliling. Jadi dengan adanya suasana yang aman dan makmur dari segi aspek keempat-empat ini, kita akan dapat satu suasana yang harmoni, tenteram dan juga di mana kita dapat lihat sikap berperi kemanusiaan dalam setiap individu.
okey, untuk menjamin kebahagiaan dan juga kesejahteraan global. Baik, itu sedikitlah cikgu menerangkan berkenaan dengan kesejahteraan global ya murid-murid. Macam mana dengan murid-murid yang bersama dengan kita di studio, semuanya okey? Okey. Baik. Dan cikgu, Ya. ada tak apa-apa mungkin ada soalan yang diajukan kepada murid kita ke? Setakat ni belum lagi sebab saya akan masuk kepada seksi seterusnya di mana di situlah saya akan menerangkan tentang intipati topik kita dan juga ada sesi pentaksiran yang mana sesi soal jawab dengan murid-murid saya. Baik. Jadi murid-murid di rumah pun boleh terus serta bersama kami. Tapi sekarang ni kita nak berhenti rehat seketika, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang terus bersama dengan kami di Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Maheswari di sini untuk slot menengah atas tingkatan 5 mata pelajaran pada hari ini, pendidikan moral. Dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Dan saya pun dah bersedia ni Cikgu dengan bunga-bunga. Dengan bunga-bunga ya. Pastinya ada aktiviti yang kita nak lakukan bersama dengan murid-murid. Tapi silakan cikgu untuk pembelajaran kita. Okey. Kita teruskan. Okay, jadi pada segmen ini saya akan terangkan beberapa isu yang berkaitan dengan ciri berperi kemanusiaan. Okey. Sebelum itu, saya nak tunjukkan gambar-gambar ni yang berkaitan dengan pemerdagangan bayi, hutan terbakar, okey. Itu nampak gambar budak ya, kanak-kanak melakukan kerja. Okey, dan juga itu nampak satu lagi gambar berkaitan dengan bangunan yang roboh akibat daripada gempa bumi. Okey, jadi dekat sini saya nak tanya dengan murid-murid saya. Okey, daripada gambar ni apa perasaan yang anda dapat rasai dan setelah melihat gambar ini dan mengapa mereka berperasaan begitu? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Angkat tangan cepat. Okey, Manggai. Okay, Manggai, silakan jawapan awak. Saya berasa sedih kerana gambar ini menunjukkan sikap yang tidak berperi kemanusiaan di antara satu sama lain. Okey, dekat sini dia rasa sedih. Okey, sedih dan dia menunjukkan ini adalah satu aspek negatif ya, yang mana kita nampak dekat sini satu aspek negatif dan dia berasa sedih dan kerana apa alasan adalah kerana tidak adanya sikap berperi kemanusiaan yang kita nampak dalam gambar tersebut. Okey, ada jawapan lain. Siapa nak cuba? Okey, Yafta dah angkat tangan dulu. Okey, Yafta. Apa perasaan Yafta? Saya berasa kecewa kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengamalkan sikap prihatin terhadap manusia dan alam sekeliling. Oh, bagus ya. Jadi telah rujuk kepada alam sekeliling, dia rasa kecewa. Okey, Yafta rasa kecewa kerana didapati ada masyarakat, segelintir masyarakat yang tidak ada sikap prihatin. Okey, terutamanya kepada sama ada manusia ataupun alam sekeliling. Okey, sangat bagus ya jawapan mereka. Okey, jadi dengan daripada jawapan ini kita terus kepada apakah intipati yang kita akan bincangkan daripada tajuk hari ini. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok tentang ciri-ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Okey, ada 6 ciri sebenarnya. Okey, kita tengok dulu satu persatu. Okey, pertama sekali adalah menghargai nyawa. Okey, boleh tak murid-murid saya terangkan bagaimana anda boleh mengaitkan menghargai nyawa dengan ciri berperi kemanusiaan? Okey, siapa nak cuba? Siapa pula nak cuba kali ni? Angkat tangan. Yang berkaitan dengan menghargai nyawa. Okey, Syamita. Okey, cuba Syamita. Menghargai nyawa, contohnya membantu kepada bangsa bencana, Okey. bangsa keadaan alam seperti tsunami macam tu.
Okey, bagus Syamita. Jadi dekat sini bagaimana satu daripada ciri kita menghargai nyawa, contohnya sekiranya berlaku bencana alam seperti tsunami, banjir kilat, gempa bumi. Okey, adanya misi untuk misi untuk menyelamatkan mangsa ini daripada mungkin daripada cedera parah ataupun tenat ya. Okey. Dan lepas tu kita nampak dekat sini menyayangi sesama makhluk. Okey, menyayangi sesama makhluk ni contohnya bagaimana kita boleh rasa kita tidak ingin menganiayai, okey, contohnya mendera, okey, ataupun contohnya melakukan keganasan ya. Jadi kita perlu ada sikap ciri menyayangi sesama makhluk. Yang seterusnya tentang menghargai dan menghormati hak manusia. Okey, bila saya sebut sini tentang hak manusia, boleh tak murid saya berikan saya satu contoh yang kita boleh kaitkan dengan hak manusia? Yang mana kita boleh kaitkan dengan ciri peri kemanusiaan. Okey, Syazrin dah angkat tangan. Saya dah nampak dah Syazrin. Laju. Okey, Syazrin. Contohnya menghormati hak kanak-kanak. Okey, bagus Syazrin. Okey, menghormati hak kanak-kanak yang mana memang banyak dipertikaikan atau diperdebatkan kan tentang hak kanak-kanak ini. Okey. Boleh tak kita beri ganjaran kepada pelajar-pelajar kita? Syamita, Syazrin. Okay, siapa jawab lagi? Semua dah jawab cikgu kan? Okey, dua. Berapa Semua cikgu nak bagi bunga? satu bunga lah. Satu bunga setiap seorang. Okey, kita bagi satu bunga. Bunga raya kita bagi. Yeah. Alright. Okey, seterusnya. Okey, ciri yang seterusnya adalah tentang empati dan simpati kepada masyarakat global. Okey, dekat sini bila saya kata empati dan simpati, contohnya kita mungkin pernah dengar tentang keganasan ataupun berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Okey, apa lagi tentang berkaitan dengan bencana alam. Banyak perkara berlaku di seluruh dunia ni seluruh negara di dunia ni. Jadi dekat sini apa yang saya nak masukkan dekat simpati dekat sini, mungkin perasaan kita, bagaimana kita rasa simpati, mungkin dengan cara kita memberikan sokongan moral, mendoakan untuk mereka kan. Okey, melalui media masa contohnya kita memberikan kata-kata semangat kepada mereka. Jadi itu pun sudah, walaupun kita tidak dapat pergi jumpa mereka, tetapi dengan perkataan kata-kata manis, kata-kata motivasi, kata-kata semangat ni boleh memberikan semangat untuk mereka, okey, untuk meneruskan kehidupan. Okey, seterusnya mencintai keamanan dunia. Okey, mencintai keamanan dunia ni boleh tak murid saya berikan satu aspek ataupun contoh biar kita boleh kaitkan dengan mencintai keamanan dunia. Okey, Manggai. Apa Manggai? Contohnya apa? Negara yang hidup harmoni dan tidak berperang. Okey, mencintai keamanan dunia, negara yang mementingkan kehidupan yang harmoni, tidak berperang, tidak berlakunya keganasan. Dekat sini bila adanya sikap ciri, bila kita ingin mengadakan kita inginkan keamanan dunia, kita tidak akan, negara itu tidak akan melibatkan diri untuk mungkin dari segi keganasan yang menyebabkan banyak nyawa boleh terkorban, banyak harta benda boleh musnah, ya. Yang akhir sekali yang keenam adalah melestarikan keseimbangan ekosistem. Okey, siapa nak bantu saya sini untuk memberikan contoh? Okey, Syazrin. Okay, ya, Syazrin. Silakan. Syazrin. Contohnya tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan alam sekitar. Tidak mencemarkan alam sekitar. Contoh boleh tak bagi Syazrin bagi saya contoh satu? Pembakaran terbuka. Ya, melalui pembakaran hutan, pembakaran terbuka, pembuangan sampah berata-rata tempat, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Jadi ini melibatkan yang mana boleh menyebabkan keseimbangan ekosistem akan terjejas. Jadi ini ada tanggungjawab setiap insan di dunia ini yang mana kita patut menjaga alam sekitar. Jadi sikap kita untuk menjaga, melestarikan alam sekitar ni adalah satu daripada ciri berperi kemanusiaan yang mana setiap individu, setiap makhluk di dunia ini dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Okey, dapat tak cikgu ganjaran bunga? Okey, ya betul-betul bagi. Saya pun lupa pula nak bagi ganjaran. Syazrin dan juga Manggai tadi. Okey, terima kasih Din. Okey, kita seterusnya okey, apakah kebaikan kita adanya sikap berperi kemanusiaan ini untuk demi kesejahteraan global? Okey, dapat mewujudkan sifat kebersamaan yang bersesuaian dalam masyarakat global.
Okey, dan juga dapat menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat. Ini yang sangat penting di mana kita tidak ada sikap mementingkan diri sendiri. Okey, tak ada sikap individualistik ataupun sikap materialistik yang mana hanya mementingkan keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri. Okey, dan juga dapat mengeratkan hubungan antara negara. Dengan adanya kerjasama daripada pelbagai negara untuk membantu dari segi aspek apa pun, ini dapat mengeratkan hubungan antara negara dan juga dapat menjamin keselamatan dan juga keharmonian global. Okey, di samping menjalinkan hubungan yang baik dalam masyarakat global. Okey, dan paling penting sekali adalah untuk menghayati, untuk kita amalkan sikap berperi kemanusiaan ini, kita dapat menghayati nilai-nilai murni, nilai-nilai murni dalam hidup kita supaya kita dapat menerapkan nilai ini melalui perlakuan kita untuk menjamin kesejahteraan global. Okey, seterusnya saya ingin membincangkan satu soalan struktur berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi, berkaitan dengan ciri dan juga kebaikan. Okey, ini adalah satu situasi yang mana berkaitan dengan bencana alam yang berlaku. Saya ambil contoh di 3 negara. Okey, tsunami di Jepun yang berlaku pada 11 Mac 2011. Okey, tentang gelonsoran tanah di Palu, Sulawesi, dan juga ribut taufan yang berlanda di Nurut di Filipina. Okey, ribut taufan Nurul di Filipina, ya. Okey, soalan saya, ada 4 soalan yang saya telah kemukakan, jadi kita akan tengok satu persatu dan kita akan lihat bagaimana murid-murid saya dapat mengaplikasi jawapan, mengaplikasi apa yang mereka belajar tadi kepada soalan, ya. Baik. Okey, kita tengok dulu soalan pertama. Okey. Apakah perasaan anda apabila mendengar berita tentang negara yang dilanda bencana alam seperti di atas? Jelaskan. Dan kita kena tengok dekat sini 3 markah untuk soalan ini. Okey, saya nak tujukan soalan. Samita dah angkat tangan. Dah belum tanya soalan dah angkat tangan. Okey, Samita. Okey, apa soalan? Apa jawapan Samita? Cuba. Apa perasaan Samita? Okey, jawapan. Okey. Saya berasa sangat kecewa apabila mendengar berita tentang negara yang dilanda bencana alam seperti ditunjukkan. Kerana ia menyebabkan kehilangan nyawa serta kehidupan bangsa menjadi susah. Dan harta benda juga rosak. Okey, jatuh jawapan yang panjang, ya. Dah cukup tepat jawapannya. Pertama dia nyatakan perasaan sangat kecewa. Dia kata sangat kecewa. Kenapa dia rasa kecewa? Dia kata melalui bencana alam ni banyak nyawa terkorban dan juga harta benda musnah. Dan keadaan ini telah menyebabkan kehidupan mereka dalam keadaan yang susah. Okey, jadi itu merupakan satu jawapan yang sangat baik, ya. Samita, bagus. Okey, kita bagikan reward untuk Syamita. Sebelum itu kita tengok dulu apakah contoh-contoh jawapan yang boleh selain daripada jawapan yang diberikan oleh Syamita, apakah jawapan lain, ya. Okey, kita boleh rasa perasaan sedih, perasaan marah. Okey, jadi dekat sini murid boleh tulis sama ada 1 atau 2 perasaan di mana murid akan mendapat 1 markah untuk perasaan. Dan apakah alasan kenapa mereka rasa sedih atau marah? Okey, ada contohnya kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, mendatangkan kesusahan. Okey, mangsa bencana alam hidup dalam keadaan sengsara. Okey, kehidupan seharian terjejas. Okey, dan juga sikap manusia yang mementingkan diri sendiri, merosakkan alam sekitar dan mengakibatkan bencana alam. Akibat perbuatan kita sendiri semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan sebagainya, kita menjejaskan alam sekitar. Itu juga merupakan satu punca kepada bencana alam boleh berlaku, ya. Dan saya nak tunjukkan contoh jawapan yang lengkap. Saya nak tunjuk satu contoh lengkap bagaimana murid patut menjawab untuk mendapatkan 3 markah, ya. Ini merupakan contoh jawapan mana setiap murid patut jawab. Okay, saya berasa sedih kerana ini merujuk kepada anda. Ya, saya berasa sedih dan marah. Kejadian bencana alam menyebabkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Ia juga menyebabkan kehidupan bangsa menjadi susah. Jadi dekat sini kita dapat 2 huraian. Okey, jadi cikgu berapa bagi 2 lah, Syamita. Sebab dia punya jawapan tu huraian dia lengkap dan dengan sekali dengan dia punya perasaan lah, kita bagi di 2 markah. 2 bunga kita bagi. 2 bunga raya. Tak ada bunga ros, ya, bunga raya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, B. Okey, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri kemanusiaan? Ciri-ciri kemanusiaan yang cikgu sebut tadi ada 6 ciri. Okey, yang perlu diamalkan oleh manusia sejagat bagi mencapai kesejahteraan global. Ada 3 markah. Okey, siapa cepat dia dapat? Siapa nak cuba? Okey, Syazmin. Okey, Syazmin, apa jawapan pertama, Syazmin? Pada pendapat saya,
Ciri-ciri kemanusiaan yang perlu diamalkan oleh manusia sejagat bagi mencapai kesejahteraan global ialah menghargai nyawa seseorang, Okey, bagus. Lagi? menyayangi sesama makhluk dan empati dan simpati kepada masyarakat global. Okey, bagus. Ya. Dia telah mendapati 3 ciri keperi kemanusiaan tu berdasarkan apa yang kita telah belajar. Tadi memang saya dah paparkan ada 6 ciri, betul? Betul. Jadi murid boleh tulis mana-mana 3. Okey, dapat 3 markah. Okey, Okey. soalan C pula. Okey, berikan Ganjaran. satu ganjaran. Satu ganjaran. Okey, nyatakan 2 nilai universal. Okey, siapa 2 nilai? Siapa? Okey, Yafta. Okey, apa 2 nilai universal, Yafta? 2 nilai universal yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia demi kesejahteraan global ialah nilai baik hati dan nilai kerjasama. Nilai baik hati, nilai kerjasama. Ada nilai-nilai lain yang boleh kita gunakan juga, ya, termasuk nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab, nilai rasional. Okey, bagus. Yafta dapat 1 Dapat ganjaran. poin, 1 Okey. bunga. Okey, soalan yang terakhir. Selain melancarkan tabung kemanusiaan, apakah usaha yang dapat anda lakukan bagi membantu bangsa bencana alam? Okey, siapa nak cuba? Okey, Manggai. Silakan Manggai. Usaha yang dapat dilakukan ialah menjadi sukarelawan dengan cuba menyelamatkan mangsa bencana alam. Okey, menjadi sukarelawan. Okey, bagus. Ada jawapan lain? Siapa nak cuba? Cepat. Siapa cepat? Okey, Yafta dah kat tangan. Okey, Yafta. Apa usaha? Memberi sokongan moral dengan cara mendoakan mangsa-mangsa kejadian bencana alam. Okey, bagus ya. Mendoakan mereka ataupun memberikan sokongan semangat, kata-kata semangat ya kepada mangsa bencana alam. Okey? Okey. Ya. Ada ganjaran cikgu untuk murid-murid kita? Betul. Ada. Jadi bagi satu-satu. Okey. Manggai dapat, Manggai Yafta satu. dapat. Iftar pun dapat Dapat, satu. Baik. ah. Bijak murid-murid kita cikgu. Jadi mereka dapat, maknanya dekat sini kita dah nampak murid-murid saya dapat memahami kandungan akademik yang tadi saya telah terangkan berkaitan dengan ciri-ciri dan juga kebaikan tadi. Baik, murid-murid, kita nak berhenti rehat seketika. Kita sambung selepas ini. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana murid-murid di rumah? Okey ke? Kalau okey, bagus. Bersama dengan Din dan juga Cikgu Manggai Zuari untuk slot menengah atas hari ini, mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5. Dan topik kita pada hari ini ialah berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Dan turut bersama dengan kami ada 4 orang murid-murid di belakang saya, dan saya nak berikanlah kepada cikgu. Boleh teruskan cikgu, silakan. Okey, terima kasih Din. Ya. Okey, sebelum saya masukkan ke sesi segmen yang ketiga ni, saya nak tanya kepada murid-murid saya. Saya dah minta mereka sediakan satu bahan sebenarnya. Okey. Sama ada mereka dah buatkan atau tidak, mereka sepatutnya mencari satu isu yang berkaitan dengan sikap berperi kemanusiaan yang dapat mereka jumpa dalam internet ataupun dalam mana-mana bahan ya. Okey, sudah sedia murid-murid saya? Okey, nak tengok. Okey, siapa yang nak bentangkan dulu? Okey, Syazwin. Okay, Syazwin. Silakan. Pada tahun 2018, Malaysia menghantar pasukan istimewa ke Indonesia untuk membantu dalam mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi dan tsunami. Okey, bagus. Itu merupakan satu kisah benar, sebenarnya isu sebenar yang mana Malaysia telah menghantar misi bantuan untuk menyelamatkan mangsa bencana alam, tsunami. Okey, bagaimana, ada yang lain? Siapa? Apa pula? Siapa lagi? Okey, Manggai. Okey, apa Manggai? Silakan Manggai. Saya ada baca tentang isu appetite yang berkaitan dengan negara Malaysia, dia memberikan bantuan kewangan kepada tabung Afrika. Okey. Maknanya dekat sini bukan maknanya kita sebagai negara Malaysia ni kita dapat kita rasa ada peranan, kita menjalankan peranan kita untuk membantu mereka-mereka yang mengalami masalah sebenarnya tak kira sama ada bencana alam atau apa saja masalah yang mana dekat sini kita nampak sangat
kita mengamalkan sikap berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan global. Okey, ada lagi tak? Siapa cari? Ada lagi cari? Siapa pula? Siapa? Okey. Yefta. Yefta. Okey, Yefta. Okey, apa Yefta dapat cari? Tentang apa Yefta? Negara China menyalurkan bantuan vaksin kepada semua negara yang terlibat dengan masalah COVID-19. Okey, memberikan actually kita benar-benar secara percuma kan dia nak bagi vaksin tu untuk untuk kesejahteraan global, untuk kita dapat kurangkan atau mengatasi masalah COVID-19. Okey, bagus. Betul. Terima kasih kerana mereka meluangkan masa untuk mencari bahan-bahan ini daripada internet. Okey, berikan ganjaran Okey. kepada murid saya ni, Manggai, Syazmin dan juga Yefta. Terima kasih kepada tiga mereka ni. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk perbincangan kita berkaitan dengan berkaitan dengan perlakuan sebenarnya. Jadi ini adalah contoh yang mana perlakuan ni kita nampak bagaimana negara terlibat, semua negara di dunia ni melibatkan diri untuk membantu di antara satu sama lain. Contohnya saya tunjukkan gambar di mana pegawai berkuasa menahan orang yang menyelundup hidupan-hidupan liar, sama ada untuk kegunaan sebagai bahan makanan eksotik ataupun sebagai barang perhiasan dan sebagainya. Kita nampak juga bagaimana negara memberikan bantuan untuk membantu menyelamatkan mangsa bencana alam. Dan kita juga nampak misi menghantar makanan, misi sukarelawan ataupun misi penyelamat menghantar bantuan makanan terutamanya kepada negara yang mengalami kebuluran ataupun miskin. Dan juga kita nampak gambar keempat ni berkaitan dengan murid-murid belajar di sekolah. Ini merupakan satu daripada hak di mana sama ada ibu bapa ataupun masyarakat dunia perlu prihatin terhadap hak kanak-kanak di mana mereka patut mendapat pendidikan yang sempurna dan bukannya menghantar mereka untuk bekerja ataupun menjadi sebagai buruh kanak-kanak. Okey, jadi kita masuk kepada perlakuan ni. Kita ada 4 perlakuan yang kita akan tengok dekat sini adalah pertama sekali adalah melindungi hak asasi manusia. Melindungi hak asasi manusia ini melibatkan pelbagai aspek, sama ada untuk golongan kurang bernasib baik ataupun memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, orang yang miskin ataupun yang mengalami masalah, contohnya masalah bencana alam ataupun kepada pelarian. Dan juga tentang kita sentuh tentang aspek pemerdagangan manusia. Sama ada penculikan ataupun berlakunya sindiket-sindiket menyeludup bayi ataupun menculik kanak-kanak ni untuk tujuan untuk katakan mendapatkan organ, nak jadikan pelacuran ataupun jadikan sebagai alatan untuk menjadi pengemis. Ada memang ini berlaku. Dan juga bila kita kata hak asasi ini termasuk menyantuni setiap individu sebagai manusia. Yang kedua adalah berkaitan dengan sikap kepedulian dan juga keprihatinan. Bagaimana kita dapat mengamalkan, kita dapat tunjukkan sikap kepedulian ini adalah dengan memberikan sokongan kemanusiaan, contohnya melalui menghantar misi bantuan negara yang mengalami masalah. Contohnya kita ada misi Malaysia, mana mereka ramai sukarelawan ramai yang telah melibatkan diri dalam misi Malaysia ni untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang memerlukan. Contohnya memberi bantuan kepada mangsa bencana alam dan juga menyertai misi keamanan. Contohnya kita ada misi keamanan untuk Rohingya dan juga memberikan sokongan psikologi dan juga moral, memberikan semangat kata-kata semangat kepada mereka yang menjadi sebagai mangsa ni. Ini lebih kepada sikap keprihatinan. Seterusnya mencintai alam sekitar pada peringkat global. Ini yang kita sebut tentang kelestarian alam sekitar. Bagaimana kerajaan dan juga menjalankan kempen alam sekitar yang dianjurkan oleh WWF dan juga tentang penentangan terhadap penggunaan senjata nuklear, nak menunjukkan kekuatan mereka. Ada negara yang ingin menjalankan ujian nuklear tetapi mendapat bantahan daripada banyak negara di dunia kerana ini akan menyebabkan bukan saja pencemaran alam tetapi juga menyebabkan menjejaskan nyawa manusia dan juga harta benda. Dan terutama sekali juga kita nak tengok tentang pemburuan haram yang berkaitan dengan haiwan liar, yang mana sama ada dijadikan sebagai, seperti saya sebut tadi, untuk dijadikan sebagai makanan ataupun barang perhiasan. Yang mana ini akan menyebabkan kepupusan hidupan liar. Jadi dekat sini sangat penting kita nak tujukan, kita nak tumpukan kepada alam sekitar ni kerana
alam sekitar ini sangat penting kerana ia akan pupus sekiranya kita tidak memelihara dan juga memelihara pada satu hari nanti, ya. Okey, seterusnya tentang keamanan. Yang mana kita perlu dari segi keamanan kita perlu menyayangi antara manusia, kita perlu elakkan keganasan. Kita perlu maksud saya dekat sini, kita perlu setiap negara perlu menjamin hak setiap manusia untuk hidup dalam keadaan yang selamat. Selamat dan juga harmoni. Dan juga berkaitan dengan selain daripada apa yang penting dekat sini, saya nak sebut adalah tentang kesan pengabaian. Memang kita daripada awal kita sebut tentang ciri peri kemanusiaan, kita sebut tentang contoh-contoh perlakuan, apa yang patut kita buat, tetapi ada juga segelintir manusia di dunia ni mana mereka abaikan sikap berperi kemanusiaan ni. Jadi apa yang berlaku adalah berlakunya jadi golongan kurang bernasib baik ini akan terabai sekiranya ada negara yang tidak menunjukkan prihatin. Dan apa yang berlaku adalah berlakunya jurang perbezaan di antara individu itu sendiri. Dan seperti mereka terasa terabai, ya. Dan manusia akan hilang pertimbangan, yang mana hilang kepercayaan sesama manusia disebabkan oleh kekejaman dan kezaliman yang akan terus berlaku. Contohnya dari segi melibatkan nyawa dan sebagainya. Seterusnya, hilang perasaan kasih sayang dan juga kelestarian alam akan terancam. Sejurus dengan ini, saya ada satu soalan esei yang mana saya ingin soalkan kepada murid saya. Ini berkaitan dengan hak kanak-kanak. Bila kita tengok dekat gambar dekat dalam skrin ni, kita nampak satu gambar yang positif yang mana seorang kanak-kanak tu bermain bola. Satu lagi kita nampak di tengah angkat botol air, botol air besar. Dan dekat sini saya nak kaitkan tentang pengabaian kanak-kanak, yang saya bagi contoh tentang buruh kanak-kanak dekat sini, ya. Saya ada dua soalan. Huraikan sikap berperi kemanusiaan yang ini berkaitan dengan sikap yang patut diamalkan oleh masyarakat dunia terhadap golongan kanak-kanak. Yang kedua adalah kesan pengabaian. Kita tengok dulu soalan pertama. Huraikan sikap berperi kemanusiaan. Boleh murid saya berikan satu contoh sikap berperi kemanusiaan yang patut diamalkan oleh masyarakat dunia. Untuk soalan ni 8 markah, ya, Jadin. Boleh siapa nak cuba? 8 markah. Siapa nak cuba? Yafta. Cuba, Yafta. Apa sikap peri kemanusiaan yang patut diamalkan? Sikap berperi kemanusiaan yang patut diamalkan oleh masyarakat dunia terhadap kanak-kanak ialah menghargai nyawa kanak-kanak. Menghargai nyawa kanak-kanak. Ada jawapan lain? Bagus. Siapa nak beri jawapan Syazrin? lain? Ya, Syazrin. Ibu bapa harus menghantar anak ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan tidak menyuruh mereka untuk bekerja. Kanak-kanak berhak untuk pergi ke sekolah dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ada ilmu pengetahuan, masa depan kanak-kanak akan terjamin. Bagus jawapan yang panjang, lebar, cukup dengan huraian dan fakta dekat sini, ya. Maknanya dekat sini, apa Syazrin yang cuba katakan dekat sini, kanak-kanak, ibu bapa patut menghantar kanak-kanak ni ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Ini melalui pendidikan mereka akan dapat ilmu pengetahuan dan ini akan dapat menjamin masa depan mereka, ya. Baik. Kita tengok sini. Contoh jawapan. Di mana saya berikan fakta berkaitan dengan sikap. Jadi murid perlu memberikan huraian tambahan untuk setiap fakta ini. Jadi baru kita mereka dapat memperoleh markah yang penuh. Baik. Ganjaran untuk Yafta 1, Syazrin 2. Syazrin dapat 2. Kita tengok pada soalan yang kedua, B. Bincangkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global terhadap kanak-kanak. Kita fokus kepada kanak-kanak, ya, soalan ini. Jangan lari keluar daripada tajuk pula. Ini ada fokus kepada kanak-kanak. Jadi apa kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan terhadap kanak-kanak? Siapa nak cuba? Manggai. Apa kesan pengabaian, Manggai? Kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global terhadap kanak-kanak ialah individu bersikap individualistik
di mana individu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan dan keselamatan kanak-kanak. Okey, bagus ya. Dekat sini kita nampak sikap individu kesan ya. Kesan dekat sini adanya individu yang bersikap individualistik yang mana hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keselamatan dan juga keperluan kanak-kanak. Okey, bagus ha. Kita boleh bagi manggil dua reward sini ya, dua bunga. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Jawab. Okey, Syazwin. Seterusnya, mereka tidak berpeluang mendapat pendidikan yang sempurna. Kanak-kanak tidak akan dapat menentukan hala tuju kehidupan mereka dan mungkin akan mendapat kehidupan yang kurang selesa kerana pada masa kini, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi meningkatkan taraf hidup seseorang individu. Okey, bagus ya. Jadi dekat sini boleh tak Syazwin ulang semula ayat pertama. Ayat pertama Mereka tidak berpeluang mendapat pendidikan yang sempurna. Kanak-kanak betul. Okey, tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Ini akibat daripada kesan pengabaian tadi ya. Okey, jadi kerana berdasarkan pada Syazwin, pendidikan ini sangat penting untuk menunjukkan hala tuju kehidupan kanak-kanak ini untuk pada masa hadapan. Ya, kerana ini akan menjamin dari segi profesion mereka dan juga masa depan mereka yang lebih cerah. Ya. Okey, kita tengok jawapan. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh jawapan yang mana murid-murid boleh gunakan sebagai bantuan, sebagai fakta untuk menerangkan kesan pengabaian. Di samping di mana murid-murid perlu menambahkan huraian tambahan untuk setiap fakta di sini. Jadi murid boleh mendapat 12 markah. Dan perlu ingat sekali soalan ini tidak dihendaki nilai, tak perlu tulis nilai sebenarnya. Baik. Fokus terus kepada jawapan. Ya? Baik, okey. Jadi ganjaran untuk murid kita, cikgu? Okey, siapa tadi? Siapa tadi? Syazwin. Syazwin. Okey, 1 point. Syazwin boleh bagi 2 sebab dia panjang lebar dia punya. Baik. Murid-murid kita mengumpul banyak dah juga, cikgu. Okey. Kita tunggu Syamita Syamita. Baik, jadi murid-murid, sekejap lagi kita sambung bersama dengan kami untuk slot menengah atas. Kita berhenti rehat dulu, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, untuk slot menengah atas bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Megawati hari ini untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5, dan topik kita pada hari ini berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Kita turut bersama dengan 4 orang murid-murid yang bersama kita mengumpul bunga-bunga yang cikgu bawa, bunga raya. Bunga kebangsaan kita. Kan? Murid-murid dekat rumah pun boleh turut serta juga menjawab soalan. Tapi adakah murid-murid kita akan menambah lagi bunga-bunga? Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, saya ingin tunjuk ini kepada murid-murid saya. Syazwin, Manggai, Yefta dan Syamita. Boleh ikut ya pengajaran saya pada hari ini? Bagus. Okey, very bagus ya. Okey, jadi untuk nak tengok sama ada betul-betul mereka faham ataupun tidak, saya ada sediakan dua situasi yang untuk menguji pemahaman mereka. Kita tengok dari segi aktiviti pengukuhan kita hari ini. Ya. Alright. Okey, sini ada 2 situasi. Okey, saya tunjuk kepada situasi pertama. Okey. Rakyat negara A mengalami kebuluran akibat sekatan ekonomi oleh negara berkuasa besar. Banyak negara cuba menyalurkan bantuan namun tetap telah disekat. Okey, kesian negara ini ya. Okey, soalan saya, wajarkah tindakan negara tersebut? Nyatakan ciri berperi kemanusiaan yang sepatutnya diamalkan oleh negara berkuasa tersebut. Okey, siapa nak cuba? Siapa cepat dia dapat? Okey, Manggai. Okey, kita bagi peluang pada Manggai dulu ya, Yefta. Okey, Manggai cuba jawab Manggai. Tidak wajar. Ciri berperi kemanusiaan yang sepatutnya diamalkan oleh negara tersebut ialah mencintai keamanan dunia,
negara berkuasa besar memastikan negara A hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Okey. Jadi kat sini jawapan manggil dikata tidak wajar. Negara berkuasa besar tu tidak wajar berkelakuan begitu, dan ciri peri kemanusiaan adalah keamanan global ya. Dia perlu terapkan keamanan global, yang mana negara berkuasa besar ni patut mesti memastikan negara A ni hidup dalam keadaan yang selamat dan juga sejahtera dengan tidak membuat sekatan ekonomi tersebut. Okey. Bagus. Efta? Apa jawapan Efta? Tindakan negara tersebut adalah tidak wajar. Ciri berperi kemanusiaan yang sepatutnya diamalkan oleh negara tersebut ialah menyayangi sesama makhluk. Negara berkuasa besar patut menghormati hak rakyat negara A untuk mendapatkan bantuan dari negara lain bagi mengelakkan kebuluran. Okey. Rakyat negara A mempunyai hak untuk hidup dalam keadaan selamat dan sejahtera. Bagus jawapannya. Mantap Efta. Bagus Efta. Okey, dekat sini kita nampak ada 4 huraian. Dia kata tidak wajar. Lepas tu dia terkaitkan ciri peri kemanusiaan iaitu menyayangi sesama makhluk, di mana negara berkuasa besar ni patut menyerahkan hak rakyat negara A untuk hidup dalam keadaan yang sejahtera. Okey, bagus Efta. Ganjaran untuk murid ni? Ganjaran untuk manggil kita bagi 2, Efta kita bagi 3. Okey, wah, Sebab 3. Efta ada tambahan huraian satu lagi. Okey, bagus. Ini menunjukkan mereka faham ya. Mereka dapat mengaitkan ciri tadi dengan isu tadi, situasi. Okey, kita tengok pada situasi kedua. Okey, makanan eksotik kian menjadi kegemaran masyarakat dunia. Hal ini menyebabkan manusia hilang pertimbangan sehingga sanggup membunuh haiwan yang kian pupus. Okey, cerakinkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan tersebut. Okey, siapa nak jawab? Syazwin. Okey, Syazwin. Okey, apa? Okey, Syamita lepas ni. Lepas Syazwin, Syamita jawab. Okey. Syazwin, cuba. Salah satu kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan tersebut ialah generasi yang akan datang tidak mendapat peluang untuk mengenali haiwan terancam seperti badak Jawa, kucing besar iaitu amur leopard dan lain-lain lagi. Syazwin dia kata generasi akan datang dia tidak akan mengenali kesan daripada orang makan makanan eksotik ni, daripada haiwan liar ni. Apa yang berlaku mungkin generasi akan datang tidak akan mengenali. Apa contoh tadi Syazwin? Apa binatang tadi Syazwin bagi? Amur leopard, badak Jawa. Badak Jawa. Ada orang makan badak Jawa. Ya harimau memang saya pernah dengar ada orang makan harimau. Ada je orang makan Okey, jadi apa yang berlaku generasi akan datang tidak akan dapat mengenali. Okey, bagus, betul. Mungkin kalau saya tanya saya mungkin saya tidak akan kenal apa binatang itu sebenarnya. Okey. Okey, Syamita nak cuba Syamita? Silakan Syamita. Okey, silakan Syamita. Kesan pengabaian sikap berkemanusiaan seperti di situasi 2 akan membawa dampak kepada hidupan liar yang semakin pupus. Dan ia akan menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Contohnya, apabila sesebuah negara turut melakukan pemburuan haiwan eksotik hanya akan dapat di beberapa buah negara sahaja. Tak dengar. Itu dia. Okey, Panjang juga jawapannya. Dekat sini, jadi dekat sini dia kata ia akan memberikan kesan kepada hidupan liar yang ada. Ini akan menyebabkan berkuranglah. Maksud dia dekat sini apa yang dia cuba terangkan dekat sini adalah kepupusan haiwan liar ni akan terus berlaku. Okey, kerana ada negara-negara yang mana mereka jadikan haiwan liar ni sebagai makanan yang mesti mereka ada di meja makan mereka. Jadi yang ini akan menunjukkan satu dampak kepada kesan yang sangat besar kepada haiwan-haiwan liar yang ada, dan ini akan menjejaskan sekaligus ekosistem. Ekosistem negara, ekosistem alam sekitar kita ya. Okey, kerana haiwan ni termasuk dalam ekosistem, bukan saja pokok, tumbuh-tumbuhan, tetapi haiwan juga dikategorikan yang mana kita masukkan dalam kategori alam sekitar. Baik, terkesan ekosistem kita. Baik, berapa ganjaran untuk diberikan kepada untuk soalan ni Syazwin dapat 2. Syazwin, Samita dapat 2. Dah penuh dah ruangan Syazwin tu. Dah penuh dah. Saya pun dah masing-masing dah penuh. Banyak bunga bagus, yang diperolehi Baik. Okey, jadi daripada ini kita nampak, jadi saya rasa sangat gembira kerana murid-murid saya ni dapat memahami
tentang ciri-ciri, bila kita bincang tentang ciri-ciri dan juga berkaitan dengan kebaikan, dan apakah kesan pengabaian dan juga apakah contoh perlakuan yang patut dilaksanakan. Jadi ini merangkumi satu aspek di mana apa sahaja topik yang mereka belajar, mereka perlu mendalami 3 dimensi moral, iaitu emosi moral mereka, perlakuan moral dan juga penakulan moral. Okay, jadi melalui soalan-soalan yang saya kemukakan tadi ini merupakan berdasarkan pada penakulan moral, di mana mereka boleh fikir secara kritis dan juga kreatif untuk memberi jawapan. Ya? Baik. Seterusnya cikgu, mungkin ada kesimpulan untuk cikgu nak rumuskan apa yang kita pelajari pada hari ini, silakan. Okey, secara rumus saya nak ingin mengatakan sikap peri kemanusiaan ini membentuk membentuk individu ke arah kesejahteraan global, dan sikap prihatin ini perlu ada pada setiap individu. Okey, tak kira di mana ataupun siapa sahaja, di mana sikap itu perlu ada dalam diri masing-masing. Kerana itu adalah tanggungjawab kita semua untuk memupuk kesejahteraan global kita melalui sikap peri kemanusiaan. Jadi sikap peri kemanusiaan ni kita boleh kaitkan dengan nilai, sikap nilai baik hati, nilai kasih sayang, di mana ini melalui memupuk nilai-nilai ini kita dapat menerap sikap peri kemanusiaan ni, di mana kita boleh membantu sama ada masyarakat ataupun alam sekeliling supaya dalam bentuk keadaan yang sejahtera. Baik, itu dia kesimpulan daripada cikgu kita. Dan bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, saya memang cukup bangga dan sangat-sangat gembira kerana prestasi murid saya pada hari ini cukup membanggakan, dan saya ingin menunjukkan tahniah mengucapkan tahniah kepada Syazwin kerana tak cukup ruangan dah. Okey, sebab dah penuh dengan bunga-bunga raya dekat sini. Okey, dan juga saya ucapkan tahniah kepada Manggai, Syamita dan juga Yefta kerana mereka telah mencuba untuk memberikan jawapan yang cukup bernas. Baik, dan kepada murid-murid yang berada di rumah mungkin nak dapatkan bahan rujukan tambahan, cikgu, di mana? Ya, okey, untuk murid-murid di rumah mereka boleh dapatkan bahan tambahan daripada Planta Delima KPM. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Maheswari yang bersama dengan kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita yang membantu kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Cikgu Syazlin dan juga keempat-empat murid cemerlang pada hari ini. Semoga berjumpa lagi, semoga kita terus memupuk rasa berperi kemanusiaan di dalam jiwa kita. Berjumpa lagi, bye-bye, terus menonton Didik TV KPM.